أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Imam Masjid Sayyidina Uthman Ibn Affan Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim bin Mat Yusof, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi Puan Rosniati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jutaan terima kasih pada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan perjalanan Taman Syurga Gemenur Iman pada malam ini. Bagi memulakan perjalanan kuliah maghrib malam ini, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membaca umul kitab dan seterusnya menyambung kupasan pengajian kitab Riyadhus Salihin. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan moderator pada malam ini, seterusnya seluruh saf kepimpinan GNI Gema Nur Iman, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, para pelayar, para pencinta ilmu yang melayari dari barat, kita doakan moga mendapat berkat. Yang melayari dari timur, moga terus makmur. Yang melayari dari utara, moga terus sejahtera. Yang menonton dari selatan, kita doakan keampunan dan keberkatan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Kira-kiranya pertemuan kita pada malam ini pertemuan kali yang kedua. Kali yang kedua kita bertatap muka dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana kali pertama kita mulakan pengajian berkitab ini melalui platform online GNI Gema Nur Iman, tepatnya pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 bersamaan 22 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Dan kelas kita ini kita adakan 2 kali sebulan, pada Sabtu yang pertama dan pada hari Isnin yang ketiga. Moga-moga kita terus istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti yang telah kita maklumkan pada kelas yang pertama pada 2 minggu yang lepas, bagaimana kaedah pembacaan kitab kita ini. Kitab kita Riyadhus Salihin ada sebanyak 344 bab yang merangkumi 1896 hadis. Maka setiap kali kelas kita akan baca 1 bab. Dan kita tidak akan baca semua hadis yang berada di dalam bab tersebut. Sebab kita kalau kita baca semua, maka kita tidak akan bergeraklah dari bab ke bab kerana banyak hadis yang terkandung pada setiap bab itu tadi. Kalau para jemaah yang ikuti pengajian dari awal, pada 2 minggu yang lepas, kelas pengajian yang pertama, kita mulakan bab yang pertama iaitu babul ikhlas. Bab ikhlas.
Dan pada malam ini kita akan masuk pada bab yang kedua dalam kitab Riyadhus Salihin. Kita akan masuk dalam bab Babut Taubah. Babut Taubah, bab taubat. Jadi saya mengharapkanlah para jemaah kalau ada kemampuan boleh dapatkan kitab Riyadhus Salihin secara fizikal. Sekiranya tidak mampu boleh dapatkan melalui link PDF online yang disediakan oleh pihak admin Gema Nur Iman, insya-Allah. Dan bersama di talian kita ni lebih kurang 47 orang dah pada saat ini. Syukur pada Allah. Babut Taubah. Kita baca dulu sedikit mukaddimah dalam Babut Taubah. Kemudian kita lihat ayat-ayat Al-Quran tentang bab taubat dan kita akan tengok hadis-hadis tentang Babut Taubah ini. Insya-Allah, maka selesailah bab yang kedua daripada Babut Taubah dalam kitab Riyadhus Salihin. Kita tengok dalam kitab kita Riyadhus Salihin. Babut Taubah, bab taubat. Para ulama berkata bahawa bertaubat daripada tiap-tiap dosa hukumnya wajib. Hukum taubat ini hukumnya wajib. Maka hendaklah kita melakukan taubat itu dengan segera supaya apa? Supaya kita tidak mati di dalam keadaan berdosa itu tadi. Hukumnya bertaubat, menangguh-nangguhkan taubat hukumnya adalah haram. Jika dosa itu terjadi antara hamba dengan Allah Ta'ala sahaja, tidak mengenai hak seseorang manusia yang lain, maka ada syarat dia. Dia para ulama sebut, dosa ni dia ada dua pembahagian dia. Kita buat sikit catatan dalam bab taubat ni. Yang pertama, sekiranya dosa dengan Allah ni ada 6 syarat dia. Manakala dosa dengan manusia ada tambahan 1 jadi 7. Apa dia? 6 syarat apabila dosa melibatkan sesama ataupun dosa dengan Allah. Ada 6 syarat. Yang saya akan baca secara ringkaslah. Yang pertama, kalau dosa melibatkan dengan Allah, syarat yang pertama mestilah ikhlas fit taubah. Dia bertaubat tu ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah dia bertaubat. Dia bukan bertaubat tu kerana orang paksa, ataupun kerana segan dengan orang lain, ataupun kerana terikut-ikut, tak boleh. Syarat dia yang pertama untuk bertaubat, dosa dengan manusia ataupun dosa dengan Allah, 6 syarat yang pertama ni sama kalau dosa melibatkan manusia dengan Allah. Tapi kalau dosa dengan manusia ni dia ada 1 syarat tambahan. Yang ke-7 nanti kita akan tengok. Syarat yang pertama, bila seseorang tu nak bertaubat, mestilah al-ikhlasu fit taubah. Taubat itu ikhlas kerana Allah. Bukan kerana selain dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat untuk bertaubat, al-iqla' anil maksiyah. Terus meninggalkan maksiat dengan segera. Tak boleh dia nak tangguh. Nanti minggu depan lah taubat. Nanti tahun depan lah berubah. Nanti pencen lah berubah. Tak boleh. Sebab kematian kita tidak tahu bila akan berlaku. Hukum bertaubat wajib, menangguhkan taubat hukumnya haram. Syarat orang yang bertaubat itu meninggalkan dosa atau maksiat dengan segera. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat taubat an-nanamu ala fi'ludz dzunub. Merasa menyesal bila teringat dosa-dosa yang lepas. Kalau dia masih berbangga dengan dosa-dosa yang lepas, itu bukan ciri orang yang bertaubat. Ciri orang bertaubat bila teringat dosa yang dulu, dia akan timbul penyesalan. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat, syarat orang yang nak bertaubat, yang keempatnya al-azmu alla ya'uda ilaiha abada. Berazam tak nak ulang dosa-dosa itu sampai bila-bila. Berazam sampai bila-bila, kalau boleh tak nak ulang lagi dah. Itu yang keempat. Yang kelima,
syarat taubat, at-taubah qabla al-ghargharah. Taubat itu mesti dilakukan sebelum nyawa sampai di halkum. Kalau nyawa dah sampai halkum, sorry, it's too late. Ia sudah terlambat. Allah Ta'ala takkan terima lagi taubat manusia yang nyawanya sudah sampai di halkum ataupun dalam keadaan dia sudah nazak itu tadi. Itu yang kelima. Yang keenam, syarat taubat adalah al-lazimal istighfar, melazimi istighfar. Melazimi istighfar. Ada orang sangkakan bila seseorang itu sudah beristighfar maka dia sudah bertaubat. Tidak. Istighfar dan taubat tidaklah benda itu benda yang sama. Istighfar itu seperti permohonan maaf, manakala taubat itu kita berjanji tak nak ulang lagi. Itu beza dia. Kalau istighfar, mohon maaf. Kalau taubat, berjanji tak nak ulang lagi. Sebab itu ketika lafaz istighfar, kita sebut apa dia? Astaghfirullah. Wahai Allah, kami mohon maaf. Wahai Allah, saya mohon maaf. Kemudian kita sambung dengan wa atubu ilaih. Bila ada perkataan waw dan, maka menunjukkan benda tu berbeza. Tak sama. Wa atubu ilaih maksudnya dan aku berjanji tak nak ulang lagi. Itu maksud wa atubu ilaih. Maka istighfar itu mohon maaf, taubat itu berjanji tak nak ulang lagi. Dia ada beza dekat situ sikit. Ada saya tengok di ruangan komen tu jemaah bertanya, syarat yang kelima apa dia Ustaz? At-taubah qabla al-ghargharah. Taubat mesti dilakukan sebelum nyawanya sampai di halkum. Kalau nyawa dah sampai di halkum, dia bertaubat, taubatnya tak diterima Allah. Yang keenam, syarat bertaubat itu, apa dia tadi? Al-lazimal istighfar, melazimi istighfar. Ini 6 syarat jika dosa itu melibatkan dengan Allah. Dan sekiranya dosa itu melibatkan sesama manusia ataupun melibatkan dengan makhluk, dia ada satu syarat tambahan, syarat yang ketujuh, at-tahallul anil madzalim, iaitu memohon maaf daripada orang yang pernah kita zalimi. Kalau kita zalimi itu dari sudut hartanya, wajib kita pulangkan balik hartanya tadi. Kalau kita zalimi dari sudut haknya, hendaklah kita memulangkan kembali haknya tadi. Kalau kita zalimi dari sudut tubuh badannya, hendaklah kita ini dihukum sama sebagaimana kita lakukan ataupun kita mohon maaf daripada orang tadi. Ini syarat yang ketujuh sekiranya dosa melibatkan sesama manusia. Para jemaah dapat tak? 7 syarat seseorang yang nak melakukan taubat. Ini saya sebut sebagai muqaddimah lah di dalam babut taubah. Jelas tak? InsyaAllah. Kemudian kita tengok dalil daripada ayat Al-Quranul Karim. Dalil daripada ayat Quran dalam kitab Riyadhus Salihin ini, dia ada bawakan 3 dalil daripada Al-Quran. Kemudian kita akan masuklah kepada huraian hadis insyaAllah. 15 minit pertama ni mukaddimah kepada pengenalan tajuk babut taubah. Kemudian kita akan masuk 10 minit huraikan ayat Quran. Kemudian ada baki 35 minit kita akan masuk perbincangan tentang hadis dalam bab taubat. Dalil yang pertama dalam Quranul Karim yang menyebut tentang taubat. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat yang ke-31. Maksudnya, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah daripada kesemua dosa yang kamu lakukan, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu mendapat kejayaan. Allah sebut, ciri orang yang berjaya pada pandangan Allah adalah orang yang segera bertaubat.
Kalau kita, pandangan kita sesama manusia, kita akan katakan orang yang berjaya itu bila dia memiliki kelebihan-kelebihan yang tertentu, betul tak? Bila rumahnya besar, bertingkat-tingkat, duitnya tebal, berlipat-lipat, keretanya cantik, berkilat-kilat, maka kita katakan, oh inilah orang yang berjaya. Itu pandangan kita. Ataupun kita lihat orang yang berjaya ni siapa dia? Mungkin dia ada kelebihan dari sudut kelebihan pengajian dia ada title doktor, ataupun dia kerjanya grade tinggi, JUSA 54, kita katakan oh ini orang yang berjaya. Ataupun mungkin dia belajar di luar negara, kita katakan oh inilah orang yang berjaya. Itu pandangan mata manusia. Tetapi dalam ayat yang kita baca ni, Allah melihat sisi kejayaan manusia tu dari sudut berbeza dengan pandangan kita. Kita melihat kejayaan berdasarkan kelebihan yang tertentu pada seseorang. Tetapi Allah melihat kejayaan itu apabila seseorang mampu melakukan taubat di atas dosa-dosanya. Maka Allah berfirman, watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bersegeralah orang beriman bertaubat kepada Allah, la'allakum tuflihun. Pasti awak akan berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melihat salah satu ciri orang yang berjaya adalah orang yang menyegerakan taubat. Cara nak bertaubat ada berapa ustaz? Ada 7 semuanya yang telah kita sebutkan pada mukaddimah babut taubah itu tadi. Jelas tak para jemaah sekalian? Kita sebut dari sudut ayat yang pertama kita huraikan, orang yang berjaya adalah orang yang bertaubat. Dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Maksudnya surah Hud ayat yang ketiga. Dan hendaklah kamu beristighfar kepada Allah, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Yang ni yang saya sebut tadi. Istighfar dengan taubat dua perkara yang berbeza. Faham tak? Sebab ayat ni Allah sebut istighfarlah kepada Allah, kemudian bertaubatlah. Jadi kalau orang katakan, oh dia sudah beristighfar, dia sudah bertaubatlah, tidak. Istighfar itu permulaan mukaddimah kepada taubat. Kerana taubat itu ada 7 syaratnya tadi. Istighfar yang paling pendek boleh kita katakan astaghfirullah. Itu paling pendek. Panjang sikit ustaz. Astaghfirullahal azim. Panjang lagi ustaz. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu panjang sikit. Tapi sebaik-baik istighfar, itulah yang kita namakan sebagai Sayyidul Istighfar. Pernah dengar tak para jemaah sekalian? Sayyidul Istighfar. Ataupun kita sebut sebagai penghulu kepada sekalian istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itulah sebaik-baik istighfar. Dia dikenali sebagai penghulu istighfar. Ustaz, kami tak sempat salin lah Sayyidul Istighfar. Sekarang ni nak belajar mudah je. Ambil telefon kita, tekan Google, type Sayyidul Istighfar, photostat nanti hafal. InsyaAllah
Akan ingatlah nanti bila kita hafal Sayyidul Istighfar. Tiba-tiba ada jemaah tanya, Ustaz, saya dah ambil telefon saya, dah tekan Google, dah type Sayyidul Istighfar di Google. Kenapa tak keluar pun Sayyidul Istighfar? Sudah. Rupa-rupanya bila kita cek telefon dia, kita dapati internetnya sudah habis data rupanya. Memanglah tak jumpa. Jadi kita cadangkan pakai bil lah, senang sikit untuk kita cari ilmu tadi. Sebab kadang-kadang kalau pakai yang top up ni, sambil-sambil kuliah, tengok-tengok dah habis data, tak habis kita join majlis ilmu tersebut. Itu kita sebut istighfar dan taubat berbeza. Kalau istighfar, mohon maaf, ada Puan Azrina ada komen tadi, istighfar sama dengan mohon maaf. Kalau taubat, janji tak nak buat lagi. Itu beza dia. Dalil yang ketiga daripada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, masih dalam babut taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Taubat nasuha tu apa benda, Ustaz? Taubat nasuha itu 7 syarat taubat yang kita jelaskan pada awal tadi. 7 syarat taubat yang kita jelaskan pada awal tadi, itulah yang kita namakan sebagai taubatan nasuha. Apa dia 7 tu? Kita ulang sekali. Bagi yang baru masuk. Alhamdulillah ramai malam ni. Ada lebih kurang 86 orang. Syukur pada Allah. Apa dia 7 ciri taubat nasuha? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, terus tinggalkan maksiat. Yang ketiga, menyesal, tak nak ulang dah. Yang keempat, berazam, sungguh-sungguh takkan buat dengan perkara tadi. Yang kelima, taubat sebelum nyawa sampai di halkum. Yang keenam, melazimi istighfar. Dan yang ketujuh, kita serahkan kembali hak jika ambil daripada orang lain ataupun mohon maaf sesama makhluk. Itu 7 ciri taubat nasuha. Cuma untuk taubat nasuha ni bukan mudahlah, kita akui. Untuk kita istiqamah dalam taubat, dia pasti akan berdepan dengan ujian dan cabaran. Sebab istiqamah ni payah. Istiqamah nak tutup aurat payah. Istiqamah nak berpegang dengan yang halal payah. Istiqamah nak tinggalkan yang haram payah. Istiqamah ni payah. Yang mudah apa dia, Ustaz? Yang mudah istirahat. Istirahat mudah. Istiqamah payah. Sebab itu bagi orang yang nak kekal istiqamah dalam taubat nasuha, dia pasti akan berdepan dengan 2 cabaran yang paling utama. Apa dia 2 cabaran bagi orang yang nak kekal istiqamah? Yang pertama, dia akan berdepan dengan ujian dari sudut talbisul iblis. Bisikan-bisikan daripada iblis. Iblis akan sebut macam mana? Akan bisikkan macam mana? Syaitan akan gegarkan hati dia supaya dia tidak lagi istiqamah di dalam taubat nasuha. Syaitan akan sebut, relax dulu. Relax dulu boh. Nak mati lambat lagi. Buat dulu benda-benda tak senonoh ni. Dia akan bisikkan macam tu. Itu cabaran bagi orang yang nak istiqamah. Dia akan berdepan dengan talbisul iblis. Iblis akan sentiasa menggegarkan hati seseorang itu supaya dia tidak lagi istiqamah di dalam taubat nasuha. Ini cabaran yang pertamalah bagi orang yang nak melakukan taubat nasuha. Yang kedua,
Bagi seseorang yang nak kekal istiqamah di dalam taubat nasuha, dia akan berdepan dengan cabaran yang kedua, iaitu mulut orang. Mulut orang. Orang ni akan kata je apa-apa. Kalau kita buat benda tak baik, pasti orang kata. Tapi kalau kita nak hijrah, nak berubah, nak bertaubat, nak tinggalkan benda-benda yang tak senonoh, rupa-rupanya kita akan berdepan juga dengan cabaran mulut orang. Orang akan kata juga. Nanti orang akan kata macam-macam lah. Itu nak tunjuk dah tu. Itu ujub dah tu. Itu nak riak dah tu. Itu dah ikhlas tu, dia berubah tu. Itu saja dia buat tu. Mulut orang akan cakap apa sahaja. Sehinggalah kita akan tidak lagi istiqamah di dalam taubat nasuha. Jadi pada malam ni kita tegaskan, kalau kita yakin apa yang kita buat tu benda yang betul, tak salah dari sudut hukum hakam, tak salah dari sudut undang-undang, tak mengetepikan orang yang terdekat, tak tindah orang di bawah, tak tarik orang di atas, maka istiqamah sahajalah kita melakukan taubat nasuha. Tanah Pahang, tanah purba, kaya dengan aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, jangan mudah untuk ubah-ubah. Getah dibakar dalam pelita untuk menyuluh dalam perigi. Sepatah kata sudah di kota, jangan mudah untuk kita berubah lagi. Ada tak jemaah yang nak jawab pantun malam ni? Kalau nak jawab pantun, boleh tulis di ruangan komen, insya-Allah. Jangan pula buka mic berpantun. Nanti tak habis Riyadhus Salihin kita ni. Boleh tulis di ruangan komen. Ustaz, saya nak balas pantun Ustaz. Kok ada lah. Selesai dah 3 ayat yang kita baca daripada ayat Al-Quran dalam bab Taubah. 2 dah kita selesaikan malam ni. Yang pertama kita bahaskan juga dari sudut muqaddimah bab Taubah. Yang kedua, kita huraikan ayat-ayat Quran tentang taubat. 30 minit yang seterusnya, tepat. 30 minit yang pertama ni kita bincang muqaddimah dan ayat Quran. 30 minit seterusnya kita tengok hadis-hadis dalam bab taubah. InsyaAllah kita tengok. Bagi jemaah yang ada kitab, kita tengok hadis di dalam bab taubah. Sebahagian sajalah hadis yang kita baca. Sebab kita tidak mampu untuk baca semua hadis dalam bab taubah ni. Sebab dia merangkumi banyak hadis dan kita ambil poin-poin penting sahaja di dalam bab ini, insya-Allah. Hadis yang pertama dalam bab taubah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang kita nak baca ni hadis sahih. Riwayat daripada Imam Bukhari. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita buat sedikit catatan. Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kita tulis di kitab kita tu, Abu Hurairah meriwayatkan hadis sebanyak 5,374 hadis. Berapa Ustaz? 5,374 hadis. Apa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Qala, telah berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaqulu, apa Rasulullah bersabda? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthara min 70 marratan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali.
Lebih daripada 70 kali. Maknanya lebih daripada 70 kali ni, 71, 72, 73, tak kira lah berapa. Tapi minimumnya lebih daripada 70 kali Rasulullah mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Sedangkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang maksum. Maknanya dia terpelihara dirinya daripada melakukan dosa besar ataupun dosa kecil. Rasulullah tidak melakukan dosa. Tetapi bagi dia, dia rasa bersalah. Kut-kut kalau dia lupa kepada Allah pada waktu-waktu tertentu, maka lupa kepada Allah pada waktu-waktu itu menyebabkan dia rasa dia bersalah dan berdosa, maka dia beristighfar dan dia bertaubat lebih 70 kali sehari. Moga-moga Allah ringankan lisan saya dan kita semualah untuk kita beristighfar, taubat kepada Allah dengan lafaz astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling-paling tidak pun kita boleh mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 70 kali sehari. Lebih daripada 70 kali sehari, insya-Allah. Itu minimum dia lah. Kemudian dalam hadis lain, dalam hadis yang kedua, kita tengok hadis yang kedua. Dalam hadis yang pertama tadi kita baca Rasulullah beristighfar dan bertaubat lebih 70 kali. Dalam hadis yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dia beristighfar dan bertaubat 100 kali sehari. Tadi minimumnya lebih 70 kali. Dalam hadis lain sebut Rasulullah biasanya 100 kali sehari. Kita baca hadis tersebut. Hadis yang kedua tentang istighfar dan taubat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Agharr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu. Qala, seorang sahabat namanya Ibnu Yasar al-Muzani. Seorang sahabat Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengar Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas, wahai manusia keseluruhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tubu ilallahi wastaghfiruh. Kamu bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah. Ini yang kita sebut taubat dan istighfar ni dua benda yang berbeza. Sebab banyak dalam hadis sebut taubat benda lain, istighfar perkara lain. Rasulullah sebut tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, wastaghfiruh, dan banyak-banyaklah istighfar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah setiap hari mi'ata marrah, 100 kali. Subhanallah. Dalam hadis tadi kita baca minimumnya lebih 70 kali sehari. Mungkin 71, 72, Allahu a'lam lah. Tapi biasanya, kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Ataupun panjang sikit, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali sehari. Subhanallah. Sedangkan dirinya itu maksum, Allah jaga dirinya daripada melakukan dosa besar maupun dosa kecil. Itu hadis yang kedua yang kita baca pada malam ni. Setakat ni jelas, para jemaah boleh follow lagi tak? Boleh Alhamdulillah. Kalau boleh follow, kita baca hadis yang ketiga. Hadis ni panjang sikit. Kita baca hadis yang ketiga, panjang sikit. Hadis yang ketiga ni hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah seorang
pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita buatlah sedikit catatan tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik dia antara sahabat yang ketiga paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan hadis sebanyak 2286 hadis. Ini kita buat sebagai catatan lah di dalam nota kita. Anas bin Malik dia meriwayatkan hadis sebanyak 2286 hadis. Kita baca hadis riwayat daripada Anas. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni dia suka khidmat pada Nabi. Qala, telah berkata Anas. Apa kata Anas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Itu dalam bahasa Arab, nanti kita huraikan maksud dia nanti. Dalam riwayat Imam Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim menyebut, Allahu ashaddu farahan bitaubati abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'ayisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisha min rahilatihi fabainama huwa kadhalika idh huwa biha qa'imatan 'indah fa'akhadha bi khatamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Muttafaqun alaih. Kita baca maksud hadis ni. Hadis ni menarik para jemaah sekalian. Tentang babut taubah. Allah suka orang yang bila dia melakukan kesilapan, dia bertaubat kepada Allah. Kita baca hadis ni. Maksud hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih gembira menerima taubat seorang hamba-Nya daripada kegembiraan seseorang yang dengan tidak disengajakan menemui kembali untanya yang telah hilang. Apa maksud hadis ni? Rasulullah sebut, kalau seseorang itu kehilangan unta dia, kenderaan dia. Kalau kita ni kereta kita lah, ataupun motor kita kan, hilang kenderaan kita. Duk tak lama, jumpa balik kereta ataupun motor tadi, kenderaan kita tadi. Kalau dalam hadis ni disebut unta tadi. Orang yang hilang unta dia, kemudian dia jumpa unta tadi, dia sangat gembira. Gembira tu sehingga tak boleh nak cerita kegembiraan tersebut pada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kegembiraan Allah lebih daripada itu apabila seseorang hamba-Nya bertaubat kepada Allah. Allah lebih gembira berbanding dengan seseorang yang telah kehilangan kenderaannya, tiba-tiba dia menemui kenderaan tersebut. Kita gembira dah bila benda yang hilang jumpa balik. Allah gembira lagi bila seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak maksud tersebut? Itu maksud hadis yang pertama. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, ni riwayat ni panjang sikit. Kita baca maksud dia, kemudian kita huraikan penerangan maksud hadis ni. Sesungguhnya Allah lebih gembira menerima taubat hamba-Nya. Allah lebih gembira terima taubat seseorang ketika dia bertaubat kepada Allah daripada kegembiraan seseorang yang mempunyai binatang tunggangannya.
kemudian binatang tunggangannya itu hilang di padang yang luas. Sedangkan di atas binatang itu bekalan makanan dan minumannya hingga dia rasa berputus asa daripada menemuinya kembali. Lalu dia berteduh di bawah sepohon kayu dengan perasaan putus asa daripada mendapatkan unta tersebut kembali. Dalam keadaan itu, tiba-tiba muncul di sisinya binatang tunggangan yang hilang tadi, dan dengan segera dia memegang talinya seraya berkata dengan penuh kegembiraan, "Ya Allah, Engkaulah hamba-Ku dan akulah Tuhanmu." Dia tersalah sebut kerana terlalu gembira. Yang dia nak sebut, "Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, akulah hamba-Mu." Tapi kerana terlalu gembira, dia menyebut, "Ya Allah, Ya Allah, Engkaulah hamba-Ku dan akulah Tuhanmu." Nak ceritanya di sini, Allah sangat suka bila seseorang hamba-Nya bertaubat kepada Allah. Dan kegembiraan Allah lebih daripada seseorang yang hilang haiwan tunggangannya, yang penuh dengan makanan, penuh dengan minuman, penuh dengan keperluan, tiba-tiba jumpa balik. Dia gembira dah. Allah lebih gembira lagi bila hamba-Nya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud hadis tersebut. Itu hadis yang ketiga lah kita baca pada malam ni. Setakat ni je lah para jemaah sekalian, kita baca 3 hadis ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Dia kalau tanda ibu jari macam ni, mantap, kemah, terbaik boh. Itu maksud dia. Alhamdulillah. Dah. Kita teruskan dengan hadis yang keempat pada malam ni dalam bab taubah. Kita ambil ringkas-ringkas je. Kita tak huraikan satu hadis terlalu panjang. Sebab rugilah kita nak tengok juga hadis-hadis yang lain kan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ni. Sebab kita jumpa pun 2 kali sebulan. Waktu pun tidaklah panjang. Jadi kita cuba maksimum mungkin baca sebanyak mungkin ayat Quran ataupun hadis dalam Riyadhus Shalihin insya-Allah. Hadis yang keempat. Hadis daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud matan hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya, daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam bab taubat, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membentangkan kemurahannya menerima taubat pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa pada waktu siang. Maknanya pada waktu malam ni begini ni, Allah membentangkan, menghampakan segala kemurahan Allah, kasih sayang Allah, menunggu-nunggu orang yang melakukan dosa pada waktu siang hari tadi. Subhanallah. Waktu malam Allah tunggu sesiapa yang melakukan dosa pada waktu siang nak bertaubat. Dan Allah membentangkan kemurahannya untuk menerima taubat pada waktu siang bagi mereka yang melakukan dosa pada waktu malam. Subhanallah. Pada waktu esok hari pula, waktu siang, Allah menunggu-nunggu siapa dalam kalangan hamba-Ku yang melakukan dosa waktu malam, dia nak bertaubat. Betapa Arhamur Rahimin, maha baiknya Allah yang sedang menunggu-nunggu hamba-Nya yang penuh dengan dosa itu nak melakukan taubatan nasuha kepadanya. Sampai bila Allah menunggu-nunggu ini, keadaan ini berterusanlah sehingga terbitnya matahari dari sebelah barat. Subhanallah. Betapa luasnya pengampunan Allah
betapa panjangnya masa yang Allah berikan kepada manusia yang nak melakukan taubat kepada dia. Waktu malam Allah tunggu kita yang melakukan dosa waktu siang untuk bertaubat. Waktu siang Allah tunggu kita yang melakukan dosa pada waktu malam untuk kita bertaubat. Nak menggambarkan betapa kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi peluang. Sampai bila ni peluang ni? Dua. Yang pertama, sehingga nyawa sampai di halkum. Yang kedua, kalau nyawa tak sampai di halkum, datang kiamat dulu, sehinggalah datangnya hari kiamat. Barulah pintu taubat itu akan ditutup seluas-luasnya. Sebab itu di dalam Islam, pintu yang paling luas, pintu taubat. Pintu yang paling luas, pintu taubat. Setiap saat, pintu taubat ini dibuka. Dan Allah, bila seseorang itu nak melakukan taubat, dia tak pernah kisah apa sejarah kehidupan kita semua pada waktu yang lampau. Dia tak pernah tanya apa sejarah dosa besar yang pernah kita lakukan, siapa keturunan kita pada waktu-waktu yang dulu. Dan istimewanya Islam tidak mengajarkan kalau kita nak bertaubat, mestilah melalui perantaraan orang lain. Tak perlu. Sebab ada sesetengah agama, kalau dia nak bertaubat, dia mestilah menyebut dosanya yang lepas. Ataupun dia perlu memukul-mukul diri dia. Ataupun perlu perantaraan daripada orang lain. Perlu jumpa, kita tak sebutlah istilah-istilah tertentu ni. Perlu jumpa orang tu, jumpa orang ni. Keluarlah surat letter of compensation, surat pengampunan, macam-macam lah. Tapi Islam, kalau kita nak taubat, direct hubungan kita dengan Allah tanpa perantaraan mana-mana pihak. Tak perlu jumpa mufti ke, ustaz ke, tok guru ke, siapa sekalipun tak perlu. Hubungan kita dengan Allah tidak ada perantaraan melalui apa-apa pihak sekalipun. Itulah yang menjadikan agama Islam agama yang begitu istimewa. Hubungan kita dengan Allah, semua kita ada hubungan direct dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perantaraan. Itu hadis yang keempat kita baca pada malam ni. Hadis yang kelima. Kita ambil hadis yang kelima. Hadis yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Maksudnya, sesiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Maknanya tanda hari kiamat dah tu. Bila matahari terbit dari sebelah barat. Maka Allah menerima taubat dan mengampuni taubatnya. Siapa yang ikhlas bertaubat, sebelum mana matahari terbit dari belah barat, apa sekalipun dosa besar yang dia buat, dosa dengan Allah, Allah akan terima. Melainkan dosa dengan makhluk lah. So dengan makhluk, hak orang tadi sama ada dia nak menerima permohonan maaf ataupun tidak. Itu terserah kepada dia lah. Tapi dengan Allah, apa sahaja dosa, Allah akan terima taubat seseorang hamba tersebut. Allahu Akbar. Betapa luahnya pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi. Itu hadis yang kelima. Kemudian, kita ambil hadis yang keenam. Nak kira hadis ni, hadis yang keenam ni hadis terakhir lah pada malam ni. Maknanya dalam kuliah kita pada pertemuan yang kedua ni, saya simpulkan ada 3 benda lah. Pada muqaddimah tadi, kita telah bacakan 7 syarat taubat. Kemudian ayat Quran, kita telah bacakan 3 ayat dan kita huraikan. Dan dalam bab hadis juga, kita telah baca ada 6 hadis kesemuanya. Maka selesailah bab taubah ini. Kita akan masuk pada bab yang ketiga pula nanti. Hadis last sekali pada malam ni, insya-Allah.
Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Maksudnya, sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya malam yughargir, selagi mana nyawanya tidak sampai di halkum. Maknanya selagi nyawa tak sampai di halkum tu, dosa apa sekalipun dia buat, Allah akan terimalah dosa tersebut. Tapi kalau dia sudah dalam keadaan nak mati dah, nyawa dah di hujung nyawa dah, dia bertaubat, taubatnya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya manusia ini lalai ataupun dia sedang tertidur. Al-insan matu ataupun al-insan namu. Manusia itu biasanya sedang tidur. Wa idza matu intabahu. Apabila dia mati ataupun hampir mati, barulah dia akan tersedar, dan bila dia tersedar, rupanya peluang itu sudah terlambat dan terlewat. Kerana Allah menyebut sesungguhnya dan taubat yang diterima Allah dilakukan sebelum nyawanya sampai di halkum. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah para jemaah sekalian, lebih kurang hampir 1 jam jugalah kita bersiaran pada malam ini di dalam kita membicarakan bab yang kedua dalam kitab Riyadhus Salihin ini, iaitu di dalam bab taubah. Saya simpulkan ada 7 syarat taubat melibatkan dosa sesama manusia ataupun dosa dengan Allah. Ada 3 ayat Quran yang kita baca pada malam ni, dan ada 6 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil ibrah dan pengajaran daripadanya. Kesempatan akan datang insya-Allah pada bulan depan, Sabtu yang pertama, kita akan masuk pada bab yang ketiga dalam kitab Riyadhus Salihin, iaitu babus sabar. Bab sabar. Bab sabar ni menarik. Kita akan tengok hadis-hadis tentang pesanan supaya bersabar. Sabar dalam ibadah. Sabar dalam meninggalkan perkara yang dilarang. Dan sabar ketika mana ditimpa ujian. Ini semuanya akan dibicarakan di dalam pertemuan kita pada bulan hadapan, iaitu dalam bab sabar. Dalam 3 perkara tadi. Sabar dalam ibadah, sabar ketika mana meninggalkan apa yang dilarang Allah, dan sabar yang ketiga, sabar meninggalkan ataupun sabar ketika ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa sekali itu saja perkongsian pada malam ini daripada kitab Riyadhus Salihin. Moga-moga bermanfaat. Saya serahkan kembali kepada moderator. Dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Berbaki lagi 5 minit. Kita nak buka satu soalan tu Ustaz. Boleh, silakan. Silakan jemaah kalau ada satu soalan, insya-Allah. Ada atau tak ada? Atau saya nak bertanya lah Ustaz, kalau jemaah. Boleh, silakan insya-Allah. Sedikit Ustaz. Kenapa antara sebab seseorang tu bertaubat tapi dia tak boleh nak konsisten dalam melakukan amal fardu dengan baik. Dia meninggalkan dosa-dosa lama dia, tapi dia masih gagal nak melakukan amal yang fardu tu lah dulu Ustaz. Bukan perkara sunat, yang fardu tu dulu. Tapi masih ada lompor-lompor, rasa malas. Kenapa Ustaz? Kalau kata kita ni duduk dalam maksiat atau perkara yang menjadi dosa, kita tak bertaubat, salah satu sebab lah kita tak dapat nak beramal dengan baik. Tapi kalau dia meninggalkan dosa-dosa besar tu, tapi masih juga kadang-kadang tergelincir, gagal untuk memelihara amal fardu tu. Kenapa Ustaz? Antara cabaran bagi orang yang bertaubat tadi adalah dia hilang semangat dia. Dia hilang semangat. Kadang-kadang bila kita dah bertaubat dah,
tapi timbul perasaan malas, timbul perasaan kurang semangat dan seumpama dengannya. Tadi kita sebut orang yang sudah bertaubat untuk kekal istiqamah, dia akan berdepan dengan cabaran. Yang pertama, talbisul iblis, bisikan dari iblis. Yang kedua, cabaran bagi orang yang nak bertaubat, dia akan berdepan dengan ujian, mulut orang akan berkata-kata. Yang ketiga, bagi orang yang sudah melakukan taubat, tapi kenapa malah juga dalam bab perkara-perkara fardu, bagi saya, ia berkaitan dengan semangat. Kerana semangat taubatnya itu telah hilang. Jadi nak tak nak, untuk kita kekal istiqamah, kita kena bangkitkan semangat dalam diri kita. Semangat ni mahal. Semangat ni mahal. Orang dulu sebut, hidup di dunia penuh cabaran. Patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak. Hilang semangat, maruah akan tercampak. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup akan diperhamba orang. Bila semangat sudah lari daripada hidup lebih baik dia mati. Tapi ingat, bila orang kehilangan semangat, dia hidup bagaikan mayat. Bila semangat sudah menggebu, dicampak, dicabar, dia takkan laju. Persoalannya, bagaimana kita nak bangkitkan semangat? Kadang-kadang kita malas, betul tak? Macam mana kita nak bangkitkan semangat tu tadi? Ada yang jemaah yang komen, Ustaz, macam mana nak bangkitkan semangat? Yang pertama, kena doa pada Allah. Doa, Allah tetapkan hati kita, beri nikmat istiqamah agar kita kekal bersemangat. Itu yang pertama, doa. Doanya kita baca, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Minta dengan Allah, sebab dia yang pegang hati kita. Kekalkanlah kami istiqamah, wahai Allah, pada jalan agamamu, pada jalan ketaatan padamu. Kenapa kita dah bertaubat tapi malah lagi pada perkara fardu? Kerana semangat tadi telah hilang. Macam mana nak bangkitkan semangat? Nombor satu, tak dapat tidak. Kena bangkitkan semangat kita dengan doa. Minta dengan Allah. Betapa banyak hidup kita ni Allah ubah dengan doa sebenarnya. Sama ada kita sedar ataupun tidak, banyak doa-doa kita yang sebelum ni Allah Ta'ala telah makbulkan. Betul tak? Sama ada dengan cara yang kita fahami ataupun dengan cara yang kita tak faham. Bagaimana Allah berikan sesuatu nikmat ataupun bebaskan kita daripada ujian ataupun azab melalui doa itu tadi. Ustaz, ada doa saya yang masih belum makbul. Lalu Allah jawab, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tak suka itu sebenarnya baik bagi kamu. Kita tak minta, tapi Allah bagi. Kita rasakan benda tu tak baik, tapi Allah bagi. Pada Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi benda yang kita nak, kita minta, kita doa pada Allah, tapi Allah tak bagi. Sebab apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu apa yang kita tak tahu. Maka nak bangkitkan semangat ini dengan doa sungguh-sungguh pada Allah. Yang kedua, macam mana semangat kita boleh bangkitkan? Carilah circle-circle orang-orang yang baik. Kita duduk dalam kalangan jemaah GNI ini, jemaah yang bersemangat nak mencari ilmu. Dengan ilmu itulah yang menyebabkan kita bersemangat bila kita berada di dalam circle yang baik. Bila kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, kata Nabi SAW, kalau dia tidak bagi perfume ataupun minyak wangi secara percuma pun, bauan wangi itu akan tetap meresap pada pakaian kita. Ataupun kalau kita berkawan dengan orang yang
penempa besi. Kalau kita tidak pegang besi yang ditempanya pun, baju kita akan berlubang kerana apa? Percikan api daripada besi yang ditempa akan terkena pada baju kita. Maka, alaikum bil jamaah. Hendaklah kita melazimi jemaah-jemaah yang baik ini menjadikan kita bersemangat untuk melakukan amal fardu. Wallahu alam. Terjawab ke persoalan? Alhamdulillah. Ustaz dah gabung dengan soalan-soalan dekat chat room sekali. Masya Allah. Ya, gabung sekali dah. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya paling suka bila Ustaz tekankan pada ilmu dan circle yang baik tu. Betul Ustaz? Yang tu antara perkara yang menaikkan semangat saya juga. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, so malam ni kita berhenti sampai sini Ustaz kan? InsyaAllah, silakan. InsyaAllah kita akan sambung. So, puan ni, Kak Wan ada, Mak Wan angkat tangan tu, nak tanya ke? Ustaz masih boleh lanjutkan masa ke? Boleh, Okay, insyaAllah. sila. Assalamualaikum Ustaz. Okay, sila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya nak Ada bertanya, jemaah lah yang angkat tangan tu. Boleh. saya nak bertanya, kita berusaha untuk taubat nasuha, tetapi kan apa tu ingatan kita kepada kekesalan yang dosa-dosa lama yang pernah kita lakukan apa semua tu kan masih macam mengganggu kita Ustaz. So macam mana caranya untuk kita atasi masalah tu Ustaz? Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Jamilah yang bertanya. Kadang-kadang bila kita dah melakukan taubat nasuha, kita akan dibisikkan dengan talbisul iblis, iaitu bisikan-bisikan iblis ataupun syaitan yang mengingatkan kita daripada dosa-dosa lampau yang pernah kita lakukan. Maka cara menghalau bisikan ini dengan kita perbanyakkan membaca ta'awuz. Ta'awuz ni lafaznya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku mohon berlindung dengan Allah dari bisikan-bisikan syaitan yang direjam itu. Kadang-kadang bisikan inilah yang mengingatkan kembali kepada kita untuk mengulangi ataupun menghantui kehidupan kita. Kita terus move forward, pandang ke hadapan. Bisikan yang datang dari 6 arah. Ta'atiyannahum min baini aidihim. Aku datang dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Dari sebelah atas, dari belah bawah. Kita halaunya dengan perbanyakkan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita hembus pada 6 arah itu supaya kalau datang bisikan itu, kita terus bersemangat untuk melawan bisikan tadi daripada mengulanginya. Jadi solusinya, perbanyaklah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bunda Wan ada masuk balik ke? Nampak macam Bunda Wan left tadi. Tak ada kot, senyap dah. Ada di chat Bunda Wan tulis. Okey Ustaz, perlukah kita melakukan solat sunat taubat setiap malam sebelum tidur kerana bertaubat di atas dosa-dosa kita? Itu soalannya Ustaz. Okey. Soalannya berkenaan dengan solat sunat taubat. Ma min muslimin yudhnibu dhanban. Kalau ada orang Islam itu melakukan silap dan salah, thumma yatatahhar, kemudian dia bersuci berwuduk, thumma yusalli rak'atain, kemudian dia dirikan 2 rakaat solat sunat selepas berwuduk. 2 rakaat solat sunat inilah yang dinamakan solat sunat taubat. Thumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, melainkan Allah ampunkan dosa-dosanya. 3 langkah dilakukan kata Nabi SAW. Yang pertama, bagi orang yang melakukan salah silap, dia ambil wuduk. Wuduknya itu akan menggugurkan dosanya. Kemudian dia dirikan 2 rakaat solat sunat taubat. 2 rakaat solat sunat taubat ini akan menggugurkan dosa-dosanya. Thumma yastaghfirullah, kemudian dia istighfar kepada Allah. Istighfar ini akan menggugurkan dosa-dosanya. 3 yang dia sering lazimi setiap hari, illa ghafarallahu lah, Allah akan tutup dosa-dosanya yang lepas. Kalau ada kemampuan, elok dilakukan tiap-tiap hari, sebab kadang-kadang sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, kita banyak melakukan dosa pada seharian tersebut. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Rasanya dah habis kot Ustaz untuk InsyaAllah. soalan malam ni, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas luangan masa malam ni. Jazakallahu khairan kathira jazak. Pada Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim yang menyambung tajuk kedua pada malam ini, iaitu Babu Taubah. Memahami makna istighfar, iaitu memohon maaf secara berterusan, dan bertaubat, iaitu berjanji tidak akan mengulangi lagi akan dosa-dosa yang dilakukan, adalah satu kewajipan yang perlu disegerakan dan ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyayangi hamba-hambanya yang bertaubat. Mudah-mudahan kita semua malam ni termasuk dalam golongan hamba Allah yang selalu bertaubat dan diterima taubatnya. Amin ya Rabb. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah maghrib ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemenur Iman memohon jutaan kemaafan sebelum saya menyerahkan tugas seterusnya kepada adinda saya Puan Amnira Suhana mengendalikan kuliah akhir Gemenur Iman malam ini. Sekali lagi saya mempersilakan dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih saya kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah maghrib kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua, bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.